Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Kembali lagi dalam rancangan kita, MPOV, The Untold Story. Jangan lupa like, share dan subscribe kita punya channel ni dan bagi tahu dekat rakan-rakan anda, makcik, rakan kelas ke apa untuk tengok kita punya podcast ni sebab kita bincangkan dengan isu-isu yang menarik tentang UiTM Cabang Melaka. Bagi yang tahu siapa moderator awak kali ni, saya Nurul Izzati daripada Fakulti Perakaunan. Jadi daripada episod yang lepas, episod 8, kita berbincangkan tentang isu azam tahun baru. Kita ada 2 panel pelajar kita yang berbincangkan tentang azam mereka yang akan mereka lakukan pada tahun 2024. Dan saya harap mereka dapat capai azam mereka 2024 ini. So, kita datang sekarang hari ini, episod kali ini berkaitan dengan topik yang baru. Okay, tajuk untuk topik kita pada hari ini, pada podcast kita pada episod kali ini ialah Annyeong Tidak HCP UiTM Cabang Melaka. Untuk makluman semua, kita dapat Tidak HCP yang baru. Dan siapa tu Tidak HCP dan apakah Tidak HCP tu? Tidak HCP ni sebenarnya stand for Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar. Jadi kita ni, saya bawakan anda dalam episod kali ini bersama kita punya Tidak HCP yang berbahagia teknologis Dr. Nazri Muhammad Sharif untuk kita punya bincangkan dan perkenalkan diri Tidak HCP kita yang baru. So, Doktor, sihat ke? Alhamdulillah sihat walafiat. Terima kasih dapat luangkan masa dengan kita punya episod kali ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kerana jemput saya. Sama. So, nak minta lah Doktor untuk memperkenalkanlah diri, latar belakang Doktor berkaitan dengan diri Doktor sebelum ni dan mungkin untuk pelajar-pelajar kita tahu Tidak HCP ni apa dan juga kenal Tidak HCP kita. Okay. Mungkin ramai lagi pelajar-pelajar kita yang nak tahu Tidak HCP kita ni sebenarnya siapa. Okey. Okey, pertamanya terima kasih jugalah kerana sudilah menjemput saya ke sesi ini. Okey, nama saya Nazri Muhammad Sharif. Okey, saya memang berasal daripada Alor Gajah Melaka. Memang orang Melaka, pure orang Melaka dan saya kata memulakan pengajian saya, pelajaran saya di Diploma Fotografi pada tahun 98, kemudian menyambung pengajian pada tahun 2002 dalam ijazah secara muda. Dan selepas tu saya adalah terlibat sedikitlah dalam industri, bekerja dalam industri. Dan kemudiannya saya sambung pengajian saya dalam Master Visual Communication and the New Media di bawah Young Lecture Scheme. Dan alhamdulillah saya berkhidmat di UiTM Melaka sudah hampir lebih kurang 16-17 tahun. Lama sebenarnya kan. Okey. Dan saya melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah pada tahun 2013 dalam hujung tahun 2012, awal 2013 dan alhamdulillah saya dapat menamatkan pengajian pada tahun 2015 dan berkhidmat kembali ke UiTM Melaka seperti sekarang lah. Okey, kalau cerita dia sebelum saya jadi RHCP ni saya sudah terlibat 16 tahun dalam bidang akademik sebenarnya, kurikulum. Daripada tahun saya masuk bekerja, saya pernah juga menjadi koordinator unit for curriculum affair and academic development. Dan selepas itu saya ialah terlibat dalam audit, MQA dan sebagainya. Dan selepas itu saya dilantik sebagai ketua pusat pengajian di Kolej Pengajian Seni Kreatif selama 4 tahun daripada 2019 hingga 2023. Dan pada 15 hari bulan yang lepas baru saya dilantik sebagai Timbalan Rektor HCP. Itu sedikit lah daripada saya. Tapi saya nak tambah sikit lah. Saya punya PhD saya adalah visual forensik. Visual forensik. So jadi adalah sikit lah berkenaan dengan siasatan jenayah dan sebagainya lah. Yang itulah sikit lah perkenalan saya. Okay. Menarik, banyak betul info-info kita dapat tahu daripada Dr. Nazri sendiri. Jadinya mungkin kita boleh dapat tahu Doktor dah lama dekat sini, dekat UiTM Cabang Melaka. Mungkin kita nak tahulah apakah UiTM Cabang Melaka di mata Dr. Nazri sendiri. UiTM Cabang Melaka ni dia sangat unik. Sebab apa kita ni, yang menarik ni kita ni adalah yang terbesar antara cawangan yang ada. Kita punya hampir 16,345 orang pelajar dan kita punya 3 cawangan yang besar. Menarik ni jugalah di UiTM Cabang Melaka ni kita ada UiTM di kampus Alor Gajah yang betul-betul kata di kawasan desa. Kita ada kampus Bandaraya dan juga kita ada di kampus Jasi lah. Kampus Jasi ni terkenal dengan agro, pelandangan dan sebagainya lah. Dia sangat unik sebab yang pertamanya sebab saya anak
Jati Alur Gajah. Alhamdulillah rezeki saya di sini. Dan juga menarik juganya adalah sebab Alur Gajah ni antara happiness index ni yang tertinggi lah, antara bandar yang paling bahagia. Dan memang saya sangat bahagia lah kat Duduk sini kat kan. sini. Jadi itulah menariknya Alur Gajah di mata saya. Menarik betul, macam kita pun daripada pelajar sendiri pun rasa menarik juga berada di UiTM Melaka Ya, juga. betul. Kita pun ada pandangan kita sendiri berkaitan dengan belajar di UiTM Melaka, duduk di UiTM Melaka, sebab ramai juga pelajar daripada negeri lain yang berhijrah ke UiTM Melaka, ke Melaka untuk belajar. Semua ada kat sini kan. Betul. Segala-galanya ada kat sini kan. Itu yang menariknya lah. Orang kata kalau belajar sini tak bosan lah kan. Betul. Okay. Mungkin itu daripada kita kata pandangan doktor berkaitan dengan UiTM Syariah Melaka. Mungkin kita nak juga dapat pandangan doktor berkaitan dengan adakah Dr. Nazri puas hati dengan keadaan dan persekitaran di UiTM Syariah Melaka ini sendiri. Dan mungkin penambahbaikan daripada pihak doktor sendiri. Okey. Saya kalau lihatlah UiTM Melaka ni, dia memang antara kampus yang dah lama, daripada tahun 1994. So jadi of course mesti kita akan adalah sedikit lah kekurangan daripada segi bangunan, kita pun dah lama-lama dan sebagainya kan. Walau bagaimanapun pengurusan sentiasa cakna lah. Kita dengan kekangan bajet yang sedia ada, kita kata apa, boleh jugalah merancang untuk nak mencantikkanlah kita punya kawasan UiTM Melaka ini dan sebagainya. Kalau kita lihat juga di UiTM Melaka ni, dia sebenarnya banyak jugalah pot-pot yang cantik sebenarnya kat sini. Betul. Kan orang kata. Jadi sebenarnya kita berada dalam satu kawasan yang sangat tenang, sesuai untuk pembelajaran dan pengajaran, dan dalam masa sama kita pun mempunyai fakulti-fakulti yang hebat-hebat. Antaranya macam Meskom, accounting, business, ada kolej pengajian seni kreatif kan. Kemudian ada juga fakulti perladangan, ada fakulti sains komputer kan. So jadi nak ikutkan kita balance, kita ada sains komputer, kita ada juga dalam bidang seni, sastra dan sebagainya. Menarik juga UiTM Melaka ni sebab kita contohnya di KPSK, Kolej Pengajian Seni Kreatif, kita ada bengkel seni halus, kita ada bengkel agency design, ada studio fotografi. Studio fotografi kita antara yang terbesar di Malaysia untuk makluman untuk yang paling besar di Malaysia. So jadi orang kata UiTM Melaka ni dia banyak sebenarnya pot-pot yang menarik di sini lah. Siapa yang pernah belajar sudah tentu semua setuju dengan saya. Jadi bagi saya kekurangan dan kelebihan tu kat mana-mana kampus ada. Jadi saya sebagai TRHCP ni sebenarnya saya memang bercadang untuk menjadikan UiTM Melaka ni sebagai joy. Pada pelajar-pelajar UiTM Melaka ni seronok duduk di sini kan. So kita ada macam-macam aktiviti yang kita akan rancang dan sebagainya. InsyaAllah kita akan kongsikan nantilah pada masa-masa akan datang nanti. Sepanjang doktor berkhidmat sebagai TRHCP. InsyaAllah doakan saya sihat insyaAllah. InsyaAllah. So mungkin ada berkaitan lebih kepada UiTM Alur Gajah. Tapi mungkin Dr. Nazri boleh share sedikit persekitaran yang berada di UiTM Jasin dan juga Bandaraya Melaka. Okey. Bagi saya, kalau saya persyarat kadang-kadang kita pergi ke Bandaraya Melaka kan, orang kata kalau nak healing tu memang sesuai lah Bandaraya Melaka tu. Sebab apa, nampak view yang sangat cantik, view negeri Melaka kita boleh lah. Boleh tengok, lepas tu dia punya campus dia pun sangat strategik dan dekat dengan semua, ada Ion, ada shopping complex, ada tempat belajar yang sangat kondusif kan. Itu di Kolej Bandaraya Melaka. Dan untuk makluman juga, Kolej Bandaraya Melaka ni dia banyak bilik kelas smart room. Jadi memang canggih lah orang kata lah kan. Kalau di Jasin pula, bagi saya dia menenangkan. Betul. Sebab dia ada dusun, dia ada ladang, dia ada tasik kan. So jadi kalau kita ada belajar sains komputer ataupun belajar di fakulti perladangan, saya rasa Jasin tu antara kampus yang memang sangat cantik lah sebenarnya. Kan di Alur Gajah ni pula adalah historical, sejarah banyak. Orang kata alumni kita yang sebelum-sebelum ni beranggapan bahawa kampus Alur Gajah ni adalah kampus yang sangat bersejarah bagi mereka lah. Dia sebenarnya setiap kampus tu ada keunikan dan kelebihan masing-masing. Ya betul, ada keunikan dia. Betul, saya setuju sangat. Okey, mungkin itu berkaitan dengan persekitaran di UiTM Syariah Melaka bagi ketiga-tiga kampus. Mungkin saya nak tekankan berkaitan dengan, kita tahu sekarang berkaitan dengan pemakasan mahasiswa. Jadinya saya nak tanyalah seperti Dr. Nazri sendiri. Sekarang ni pemakasan mahasiswa akan dirasakan pada sesi hadapan. Jadi apakah pendapat Dr. Nazri
tentang pelaksanaan pemerkasaan mahasiswa ini yang akan dijalankan pada sesi akan datang? Saya secara jujurnya saya sangat setuju berkenaan pemerkasaan mahasiswa ni. Kenapa? Yang pertama sebab kita nak mahasiswa kita ni dilatih sendiri dalam kondisi yang betul-betul yang sebenar, realiti yang sebenar. Seperti contohnya kita ada parlimen mahasiswa. Parlimen mahasiswa ni kita menggalakkan pelajar bersuara, menyatakan pandangan, memberikan usul yang sangat membina. So jadi baguslah parlimen mahasiswa ni sebagai media perbincangan yang betul-betul bagi saya sangat-sangat bergunalah kepada pengurusan UiTM Melaka untuk kita dapatkan input-input yang lebih daripada pelajar. Kalau daripada untuk CEC contohnya, sekarang ni kita tengah sibuk dalam pilihan raya kan. So CEC ni jugalah memberikan bantuan kepada pelajar juga untuk belajar sendiri apa erti demokrasi. Macam mana nak menguruskan demokrasi, kan? Macam mana nak menguruskan suatu pilihan raya. Dan juga yang pemerkasaan mahasiswa ketika dia daripada segi pengurusan program. Maknanya saya percaya, saya seronok apabila mahasiswa dia cakna macam mana kita nak menguruskan bajet, macam mana kita nak menguruskan program-program yang mungkin berimpak besar, macam mana kita nak minimumkan risiko. Jadi secara tak langsung dia akan mendidik mahasiswa itu untuk bersedia dalam realiti kehidupan dunia yang sebenar nanti. Jadi secara jujurnya saya sangat bersetujulah dalam pelaksanaan pemerkasaan mahasiswa ni. Dan kalau boleh, dia perlu sentiasa ditambah baiklah daripada masa ke semasa. Jangan stop. Betul. InsyaAllah. Sebab mungkin kali ni mungkin yang pertama. Mungkin kesinambungan ni ada penambahbaikan daripada yang kita cuba sekarang ni lah. Betul. Kan? Silap tu kita belajar daripada kesilapan. So kita akan jadi baiklah daripada, kita akan jadi hebatlah pada kita belajar daripada mistik ni. Sebab macam kita pun sebagai belajar untuk menganjurkan program ni, kita kena biasakan untuk bersedia 5% kegagalan daripada program tersebut. Jangan takut dengan gagal. Itu je pesan saya. Okey. Mungkin sebagai Timbalan Rektor Haiwan Pelajar, Doktor ada banyak hasrat dan mungkin matlamat yang ingin Doktor capai sepanjang Doktor menjadi Timbalan Rektor Leadership. Doktor Timbalan Rektor Haiwan Pelajar. Okey. Banyak. Memang banyak. Tapi fokus saya satu. Fokus saya betul-betul satu adalah saya nak UiTM Melaka adalah menjadi tempat yang sangat menyeronokkan bagi pelajar. Memberikan memori yang betul, kenangan, keseronokan, dengan kemudahan yang baik, dengan kita boleh sediakan penempatan, ada tempat pelajar boleh healing dan sebagainya kan. Jadi itu fokus saya sekarang ni. Di mana kita nak menjadikan UiTM Melaka ni sebagai tempat yang selamat pada mereka. Saya percaya sebab yang datang dalam pelbagai background. Betul. Kan kita tak tahu, ada yang daripada family yang berbeza-beza. Tapi apabila mereka berada di UiTM Melaka ni, mereka rasa selamat. Jadi dalam masa sama, mereka ni sampai satu tahap sayang nak meninggalkan UiTM Melaka ni kan. Jadi that's why saya sangat menyarankanlah beberapa aktiviti-aktiviti santai. Contohnya macam sukan santai, kita plan nak buat wayang pacak. Kan, kita ada plan juga nak menghidupkan Carnival College. Dalam bersama kita nak memperbanyakkan aktiviti-aktiviti yang berimpak, berkomunikatif masyarakat dan sebagainya kan. Itu adalah perancangan awal saya. Dan untuk makluman, kita insyaAllah bermula pada semester depan kita akan menekankan aktiviti-aktiviti yang mesti bertemakan adab. Kita berbalik kepada realiti post-COVID. Kan? Jadi macam mana pelajar-pelajar ini akan dilatih mempunyai adab, menjaga kebersihan, menyayangi, ada sifat sayang menyayangi, bertoleransi. Yang itu insyaAllah tema tu kita akan highlightkan pada semester depan dan akan jadi satu tema yang penting lah dalam semua aktiviti-aktiviti yang akan dianjurkan. Sebab kita tahu pun daripada sejak je post-COVID ni, adab tu mungkin ada tapi kurang daripada pihak pelajar dan mungkin yang berkaitan lah. Jadinya mungkin satu inisiatif yang bagus lah untuk menekankan adab kepada diri mahasiswa dan juga program-program yang kita akan lakukan. Ya, betul. Sebab program tu pun kita akan berteraskan kepada pelajar sendiri. Betul. Jadinya macam mungkin daripada adab tu, seperti tahu, saya pun dapat makluman yang doktor pun dah pergi mantau daripada pelajar di college. Betul. Jadi mungkin kat situ pun doktor dapat tahu tentang adab pelajar di college.
bagi saya pelajar kita ni pelajar yang baguslah sebenarnya kan, tak adalah kata ada isu-isu yang besar-besar pun. Betul. Tapi macam saya sebenarnya tujuan saya ke college tu bukan kita nak memantau. Saya nak mendekatkan diri saya dengan pelajar. Saya nak rasa sendiri macam mana keadaan milik mereka. Kan macam saya pun apabila mula dilantik sebagai Timbalan Rektor UCP, saya pergi juga nak rasa macam mana kita makan di Bentara. Rasa lauk yang dimakan oleh pelajar. Kalau sakit perut sama-sama kan. Jadi kita dapat rasa lah sendiri. Kalau kita dapat rasa, jadi sudah tentu apa saja perancangan saya adalah berdasarkan pengalaman yang saya dah rasa daripada pelajar. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mahu dekatkan diri saya dengan pelajar. Saya nak membantu mereka. Sebab ada di antara mereka ni yang berbeza-beza lah daripada segi background keluarga, pendapatan dan sebagainya. Saya nak bantu kalau boleh lah kita tak mahu pelajar kita ni makan Maggi je. Betul kan? Kalau boleh. Tapi biasa pelajar pun harap sebab pergi itulah je. that's why lah kita mencadangkan supaya ada menu rahmah. Dan insya-Allah tidak lama lagi dapur HCP akan diperkenalkan. Jadi pelajar-pelajar lepas ni akan ada tempat makan yang selesa, ada kata apa barang-barang, kata apa makanan yang dah tersedia. So boleh ambil, boleh makan. Kan saya tak suka kalau kita dengar kedengaran pelajar kita yang tak ada duit nak makan, sebab saya memahami. Betul. Sebab saya pernah jadi pelajar. So jadi yang ini yang saya menjadi satu saya punya hasrat saya, matlamat saya apabila dilantik sebagai Timbalan Rektor UCP. Menarik, pelbagai inisiatif yang nak buat. InsyaAllah. Penambahbaikan juga inisiatif yang doktor nak buat bagi membuatkan UiTM Cawangan Melaka ni sentiasa hebat di mata pelajar. Betul. Juga di mata orang luar juga. Betul. Melihat UiTM Cawangan Melaka ni satu tempat yang hebat bagi pelajar dan juga yang berkaitan dengannya. Betul. Mungkin inisiatif tambahan daripada doktor sendiri berkaitan dengan pandangan luar terhadap UiTM Cawangan Melaka. Kita sudah sememangnya saya rasa dengan pimpinan yang berbagai rektor, okey, kita sememangnya sudah lama dikenali. Orang kata bumi hantuah kan. Semangat umpama tuah kan. Berani laksana jebat. Itu memang pegangan moto yang dipegang oleh pimpinan-pimpinan. Saya rasa even Ketua Menteri Melaka sendiri pun memang sangat fleksibel, sangat mempunyai passion nak bantu rakyat dan sebagainya. Begitu juga di UiTM Cawangan Melaka. Jadi alhamdulillah sebab kita ni pun antara kampus yang terbesar. So banyak pencapaian-pencapaian kita yang kita dah peroleh. Kalau saya ceritakan di sini memang banyaklah. Tapi apa yang kita lakukan walaupun kita ada pencapaian yang hebat, yang bagus dan sebagainya, kita tidak boleh menafikan apa yang diperlukan oleh pelajar sendiri. So jadi sudah menjadi matlamat misi saya sebagai TR HCP dan juga matlamat dan misi pasukan JKN, kita mahukan yang terbaik buat pelajar. Jadi insya-Allah ada banyak inisiatif-inisiatif yang kita akan perkenalkan, semuanya untuk pelajar supaya pelajar ni dia lebih selesa. Dan saya percaya apabila kalau pelajar ni lebih selesa, seronok berada kat sini, of course banyak lagi kejayaan-kejayaan hebat yang kita akan kecapi selepas ni. Betul. Banyak macam doktor sendiri pun daripada awal dia dah tekankan apa yang nak buat ni berkaitan dengan pelajar. Betul. Dekatkan diri dengan pelajar untuk kebaikan pelajar. Betul. Jadi itu terhadap orang luar jugalah untuk menilai kita, tapi kita sebagai pengurusan dan juga pelajar yang kepimpinan ni dah buat yang terbaik untuk pelajar UiTM Cawangan Melaka. Ya, betul. So mungkin ni kita tahu doktor juga merupakan salah seorang ahli jawatankuasa eksekutif negeri JKN. So mungkin selaku JKN, bagaimanakah cara atau langkah terbaik yang digunakan oleh doktor sendiri dalam mendekatkan lagi diri dengan mahasiswa? Doktor dengan mahasiswa UiTM Cawangan Melaka supaya tiada jurang antara mahasiswa dan juga pihak pengurusan. Okey. Saya sebelum saya menjadi Timbalan Rektor HCP ni pun saya dah memang sangat rapat dengan pelajar. Jadi memang biasanya inisiatif-inisiatif yang saya buat, apa yang saya buat sekarang ni sebenarnya bukan kerana saya dilantik sebagai TR HCP, tapi inisiatif saya buat dah lama sebelum ni. Jadi macam biasalah kalau dahulu saya always bonding makan malam dengan semua anak-anak PE saya. Memang always kita buat. Minum sama, makan sama, berjumpa, bergurau dan sebagainya. Dan itu yang saya buat walaupun saya menjadi TR HCP, ini juga saya buat pada pelajar-pelajar. Cuma bezanya sebelum ni kita buat dengan untuk pelajar saya je, tapi selepas ni saya akan buat banyak dengan pelajar-pelajar di semua fakulti dan sebagainya. Betul, kita ada 14,000 orang pelajar, tapi insya-Allah saya akan mengamalkan untuk always ada dengan pelajar. Saya punya
Kataupun jadual saya banyak aktiviti-aktiviti malam bersama dengan pelajar. Jadi itu caralah saya nak mendekatkan diri saya dengan pelajar. Dan pelajar boleh datang pejabat saya bila-bila masa saja. Betul. Boleh datang bila-bila masa saja. Dan kalau saya berada dekat Bentara contohnya, bila-bila masa saya boleh datang, boleh sapa saya, makan dengan saya. Itu sebenarnya saya sangat seronok sebenarnya bila kita boleh bersama dengan pelajar. Cuma kepuasan saya adalah apabila buat pelajar tersenyum. Jadi kalau saya boleh bantu, yelah kita sebagai ayah nak memuaskan hati anak-anak ni semua susah. Ya, nak ramai. Nak ramai 14,000 kan. Tapi kalau pelajar ni saya dapat bantu pelajar, dia senyum, bila kalau ada kata pula satu hari nanti mereka bekerja, mereka di luar menyapa saya kata, "Oh doktor, ingat tak saya di UiTM Melaka?" Saya rasa cukup lah. Itu orang kata hadiah yang paling bermakna lah dalam hidup saya. So macam doktor sendiri kata, sebelum ni doktor kan merupakan KPP dan mostly bersama dengan pelajar-pelajar KPSK. So Betul. mungkin lepas ni bertambah lagi anak, keseluruhan UiTM Cabang Melaka, bukan Betul. sangat KG, KBM dan Jasin juga. Betul. Antara anak Dr. Nazri lah. Betul. So jadi macam dah bila berkaitan dengan pelajar ni, saya pun kalau sebagai pelajar pun bila ada macam pengurusan ke staff ke yang macam menjaga kebajikan pelajar, kita pun rasa beruntung. So mungkin pelajar kat sana pun mungkin kalau tersempat dengan Dr. Nazri ke, bolehlah tegur siapa. Sebab sekarang ni kita kat podcast episod kali ni kita bawa THCP. So anda semua kenal THCP kita ni siapa dan tak adalah kat luar sana nak tak ada protokol. Kan. Santai je kan. Okay, mungkin tambahan lagi kita boleh tanya berkaitan dengan sebagai contoh sekarang ni kan doktor kan asalnya di Alur Gajah. Okey, betul. So apa pendekatan doktor di Jasin dan juga KBM pula? Sebab kalau malam kita pernah nampak doktor datang ke Alur Gajah, utama pelajar Alur Gajah. So adakah doktor akan beri masa bersama dengan pelajar di Jasin dan juga KBM? Sudah tentu. Saya takkan bezakan anak-anak saya. Kalau apa saya buat di Alur Gajah, itu saya akan buat di kampus bandar, itu saya akan buat di KJM, di Kolej Jasin. Tapi yalah macam saya kata, yalah of course mula-mula jumpa saya mungkin malu-malu kan. Tapi sekarang ni apa yang saya nak target adalah macam mana kita nak buang malu-malu tu. Maknanya pelajar selesa dengan saya. Kan? Jadi insya-Allah banyak jugalah yang saya plan. Antaranya kita nak buat sukan, nak jogging sama kan. Jogging dengan PP pun tak lepas lagi kan. Tapi yang ini nanti saya akan cuba buat. Maknanya pelajar boleh jogging dengan saya, boleh beriadah dengan saya. Dalam masa sama boleh cerita apa masalahnya, apa yang boleh saya bantu. Maknanya itu satu-satunya cara lah untuk saya dekat dengan pelajar. Jadi sama je. Betul. Apa saya buat di kampus Alur Gajah, itu yang saya akan buat di Kolej kampus Bandar Raya Melaka, dan itu yang saya akan buat di Jasin. Menarik. So saya akan buat insya-Allah at least satu minggu saya akan buat sekali, 2 kali lah insya-Allah. So macam bergila-gila taklah memilih kasih. Tidak, semua sama je. Kata. So macam kami pun pelajar tak naklah ada jurang yang besar dengan staff. Betul. Jadi mungkin Dr. Nazri ada inisiatif ini membuatkan jurang daripada antara pelajar dan staff ni adalah makin kecil. Betul. So kita boleh berborak santai dan mungkin daripada hari ini kita dapat berkongsi masalah yang timbul. Betul. Mungkin ini adalah mungkin terakhir lah untuk Dr. Nazri untuk berkongsi. Mungkin ini adalah antara apa yang dilakukan bersama dengan episod-episod yang lalu. Okay. Jika diberikan 3 perkataan sahaja untuk describe diri dan perwatakan Dr. Nazri, apakah 3 perkataan tersebut? Saya seorang pemikir. Strict. Maksudnya tegas. Dan juga saya seorang yang nak cepat. Macam saya pun bila dah dalam kerja dengan doktor dalam masa sebulan lebih ni pun nampaklah doktor ni tegas. Orang yang nak tapi tegas bukan maksudnya takut didekati. Tak ada. Tegas tu dalam kerja memang kita kena firm, kita kena tegas. Saya rasa sebab apa saya nak yang terbaik. Nak terbaik kan. Kadang-kadang biasalah marah tu biasalah. Yang kalau apa saya tak suka lengkok-lengkok kan. Jadi itulah sedikit lah pasal diri saya lah. Betul. Sebab bukan daripada sini pun saya sebelum ni pun tak kenal juga doktor. Tapi sebabkan doktor pun berjiwa pelajar, berjiwa dekat dengan pelajar, jadinya saya tak adalah nak rasa takut dengan doktor. Apa masalah pun jumpa doktor, borak-borak dengan doktor. Saya pun try untuk nak yang terbaik. So jadi of course saya sebagai manusia, saya mesti ada kelemahan saya kan. Jadi kalau ada apa-apa benda, mungkin boleh tegur, boleh cakap dengan saya.
Yelah, sebagai TRHCP ni supaya saya tahu bukan satu tanggungjawab yang ringan, dia satu tanggungjawab yang berat. Nak menjaga 14,000 pelajar ni bukan satu tanggungjawab yang ringan lah. Tapi saya percaya kalau pelajar-pelajar ni ada dengan saya, alhamdulillah saya bersyukur sebab saya ada pasukan Jekan yang sangat-sangat mendengar. Kita kadang-kadang kami berbincang sampai malam untuk satu isu kan. Saya bersyukur dan saya ada sahabat-sahabat KPP yang sangat support. Saya ada pensyarah-pensyarah yang always bagi mesej saya malam-malam tanya okey ke tak okey ke, dan sangat support. Dan yang penting saya ada anak-anak pelajar saya yang walaupun mungkin terpaksa berkongsi 14,000 ni, tapi always jugalah dengan saya, begitu jugalah dengan MPP kita punya mantan MPP kita, dengan pelajar kita. Saya percaya kalau kita bersatu, kita akan jadi UiTM Melaka ni boleh global respect. Yang itu yang kita nak tu, globally respect tu. Lepas tu barulah kita boleh bercakap pasal global renowned university tu. Seperti yang ditekankan oleh yang berbagai naib chancellor lah. Jadi sama-sama, kita kena sama-sama dalam banyak hal. So daripada panjang podcast daripada awal kita semula episod hari ni sampai ke penghujung ni, kita dah nampak lah memang tiga-tiga yang disebutkan oleh doktor sendiri pun memang kita boleh lihat daripada doktor sendiri yang ni. Jadinya mungkin itu saja daripada episod kali ni. Bagi siapa yang belum lihat episod sebelum ni, boleh terus lihat di kita punya channel, dan jangan lupa like, share dan subscribe. Dan mungkin terima kasih dekat doktor sebab bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan episod kali ni. Terima kasih sama. Yang bertajuk Anyong TRHCP. Okey. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Kita akhiri boleh? Dengan ni. Kita akhiri episod yang ke-9 ini yang bertajuk Anyong TRHCP in 3, 2, 1.